cepat ni, fikir. Mengimbas kembali gempa bumi berukuran 5.9 skala Richter pada 5 Jun lalu adalah gegaran paling kuat yang pernah direkodkan Jabatan Meteorologi Sabah. Gempa bumi yang berpusat 16 km dari Bandar Ranau pada pukul 7.15 pagi itu turut dirasai di banyak daerah iaitu Kota Kinabalu, Papar, Tambunan, Keningau, Penampang, Kota Belud dan Tuaran. Lebih mengejutkan, gempa bumi tersebut turut dirasai di Gunung Kinabalu yang merupakan antara gunung yang tertinggi di Asia Tenggara. Kira-kira 195 pendaki terperangkap di laluan kilometer 7.5 ke atas puncak Gunung Kinabalu. Malah tragedi gempa itu berakhir dengan penemuan 14 orang mayat pendaki serta 4 orang mayat malim gunung yang sekaligus merupakan detik hitam dalam sejarah pendakian Gunung Kinabalu. Mengimbas kembali ketika kejadian itu berlaku, op gempa telah dilancarkan bagi membawa semua mangsa keluar dari lokasi kejadian yang melibatkan pasukan keselamatan antaranya Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia PDRM, pasukan SMART, Jabatan Pertahanan Awam JPAM dan juga rela. Disebabkan faktor muka bumi Gunung Kinabalu yang menyukarkan operasi mencari dan menyelamat, sebanyak 3 buah helikopter telah digunakan iaitu helikopter milik PDRM, helikopter EC-725 milik TUDM dan helikopter MI-171 milik JBPM. Jadi pada peringkat awal proses operasi ini kita lihat semua agensi-agensi telah dipanggil. Dan kita bersyukur kerana di negara kita mempunyai satu sistem pengurusan operasi yang sangat baik, iaitu di bawah dinamakan pengurusan operasi, bantuan pengurusan operasi negara, bantuan pengurusan bencana negara MKN 20 yang telah menggariskan peranan-peranan agensi-agensi apabila berlaku sesuatu bencana. Jadi di negeri Sabah dalam hal gempa bumi ini kita berjaya menggerakkan dan telah mengkoordinasikan hampir seluruh agensi-agensi yang sepatutnya bekerjasama dalam mengendalikan bencana ini. Pada masa yang sama, pasukan penyelamat bekerjasama dengan Malim Gunung ataupun juru pandu arah bagi memudahkan pasukan penyelamat bergerak ke lokasi mangsa berada. Pasukan Malim Gunung sebenarnya perlu bertindak untuk evacuation daripada gunung ini, haruslah evacuate, mengosongkan kawasan yang berbahaya ini dengan cara turun ke kawasan yang selamat. Tetapi apabila berlaku kecederaan ataupun mangsa yang ditimpa batu dan sebagainya, maka memerlukan kehadiran pasukan yang lebih baik, iaitu dipanggil pasukan penyelamat termasuk Jabatan Bomba, pasukan SMART dan sebagainya. Jadi kehadiran pasukan yang ini adalah di tahap yang kedua. Pada ketika itu, bantuan drop air selimut turut dijalankan oleh pasukan gerakan udara PGU PDRM menggunakan 2 buah helikopter. Sebanyak 250 helai selimut diberikan kepada pendaki yang terperangkap di laban rata Gunung Kinabalu. Majlis Keselamatan Negara MKN turut menghantar pasukan SMART seramai 16 orang ke Gunung Kinabalu yang diketuai oleh Setiausaha MKN sendiri iaitu Datuk Tajuddin Abdul Wahab. Datang juga bawa pasukan SMART daripada MKN Putrajaya, kerana pasukan SMART ni dia dah 2 tahun turut membuat latihan di atas Kinabalu. Dan tempat yang masa dia buat latihan tu memang dia dah kenal pasti Summit Peak tu sebagai kawasan yang berkemungkinan kalau boleh berlaku benda-benda bencana.
Jadi dah 2 tahun turut pasukan SMART MKN dan juga Singapore Civil Defence dan juga Brunei punya Search and Rescue Team buat latihan di situ. Jadi mereka dah biasa dengan laluan ni, 2 tahun turut mereka buat latihan, dan sebab itu kami bawa mereka dan untuk membantu Search and Rescue itu sendiri. Jadi pengalaman latihan tu dapat digunakan lah semasa bencana tu, sebab menggunakan tali di kawasan tempat tinggi, di kawasan gaung kan, untuk membawa keluar mangsa. Kita tengok bergantung kepada bencana yang berlaku lah. Memerlukan rope rescue, makna keperluan tali lah kita orang bawa. Kalau macam bencana runtuhan, kita perlu bawa alat-alat untuk pecah batu lah. Manakala seramai 9 anggota pasukan khas udara bomba yang berpangkalan di Subang juga digerakkan ke Sabah bagi menyertai operasi mencari dan menyelamat mangsa gempa bumi. Salah seorang anggota pasukan khas udara bomba, Ahmad Fisul Ismail, selaku juruterbang helikopter MI-171, berkongsi pengalaman dan cabaran ketika berhadapan situasi sukar menjalankan operasi mencari dan menyelamat. Bila sampai di sana, first attempt kami tak dapat nak laksanakan, kami landing di Kundasang. Kami tunggu cuaca berubah sikit. Dalam tengah hari, dalam pukul 12 atau pukul 1, kami terbang semula untuk mendarat di sana lah. Tapi masih juga tak dapat nak mendarat di sana disebabkan keadaan cuaca lah. Awan tebal, kemudian angin kuat. Kita cuba pelbagai angle ataupun arah untuk kita mendarat, tapi kita tak boleh nak sampai ke tempat pendaratan lah. Dan kita mendarat semula di Kundasang. Lepas mendarat, kita tunggu lebih kurang dalam pukul 4 lebih kurang macam tu. Pukul 4 kita terbang semula bersama dengan kru, bersama dengan medic team, ramai 3 orang. Kita terbang semula di atas dan kebetulan alhamdulillah awan dah kurang. Selain dari keadaan cuaca di puncak Gunung Kinabalu yang sukar diramal oleh pasukan penyelamat, faktor seperti kelajuan angin dan keadaan awan yang berkabus tebal antara kekangan yang perlu dihadapi oleh mereka. Apabila kami lihat di tapak pendaratan tu, kawasan pendaratan tu terlalu kecil untuk pesawat MI-171. So saya cuba hover kat situ dan saya cuba nak squeezekan masuk dalam tempat tu lah. Tapi saya punya anak kapal bagi tahu di belakang, crewman saya bagi tahu kedudukan ekor pesawat tak lepas dengan pokok yang di belakang. So saya terpaksa naik semula, dan semasa saya naik semula tu angin bertiup terlalu kencang dan saya hampir tak dapat kontrol pesawat tu, dan saya cuba ikut arah angin, move sideways, ikut arah angin, dan saya terpaksa menyunangkan pesawat untuk dapatkan kembali speed untuk saya stablekan aircraft tu balik. Kemudian saya landing semula di Kundasang. Maklum kepada anggota kami yang di atas untuk menebang ataupun memotong pokok-pokok kecil lah yang berada di arah ekor pesawat. Dan setelah selesai semua, lebih kurang dalam 30 minit selesai semua dan kami naik semula, dan alhamdulillah kami dapat mendaratkan pesawat walaupun kawasan itu kecil. Kami mengambil 6 bodi lah, 6 bodi masukkan dalam pesawat. Lebih kurang dalam 1 minit, tak sampai 1 minit, kerja-kerja mengangkat mangsa masuk ke dalam. Tugas juruterbang juga perlu memastikan agar anggota SAR yang dibawa perlu dihantar ke kawasan pendaratan dengan selamat bagi memastikan misi tersebut tidak mengundang masalah yang lebih besar. Kami memulakan operasi seawal jam 6 pagi. Mana 6 pagi keadaan kat sana sudah cerah lah.
pagi. Hari kedua tu kami menghantar seramai 43 orang, lebih kurang lah 43 orang ke atas untuk membantu ataupun mencari sekiranya ada masa-masa yang masih ataupun masih ada di atas lah. Kami melakukan sebanyak 5 sorti naik dan turun. Maksud naik 1 sorti, turun 1 sorti, ada 10 sorti yang kami laksanakan. Seramai 43 orang kami bawa ke atas. Pagi time frame dia cuma keadaan cuaca di sana di sebelah pagi pukul 6 pagi sehingga pukul 8 pagi saja. Selepas daripada tu dia akan covered. Covered dengan cloud dan juga angin akan bertambah kuat lah. Kemudian sebelah petang sekali lagi dalam pukul 3:30 ke pukul 6 lah, lebih kurang macam tu. Itu time frame dia. Ketika pasukan penyelamat bertungkus lumus untuk menyelamatkan mangsa, liputan meluas dalam media cetak, elektronik dan media online memaparkan pelbagai bentuk berita sehingga ada yang mewujudkan persepsi negatif kepada anggota pasukan keselamatan semasa misi menyelamat di puncak Gunung Kinabalu itu. Sememangnya setiap operasi yang kita laksanakan memang kita laksanakan dengan sepenuh hati kita lah. Dan saya pun banyak mendengar dan melihat banyak kabar-kabar angin yang buruk berkaitan dengan operasi kali ini. Tapi kami terima dengan ikhlas hati. Kami membantu sedaya mungkin tanpa mengira masa, waktu, keringat. Apapun sememangnya seperti yang diwawarkan Malim Gunung yang diorang katakan memang kawasan diorang, teritori diorang. Apa saja yang kami lakukan memang kami perlukan seorang ataupun 2 orang daripada Malim Gunung ni lah untuk guide jalan, untuk membantu kami daripada segi pergerakan kami ke atas. Tindakan membandingkan peranan serta tanggungjawab dengan insan yang berkebolehan dan mahir tentang selok-belok Gunung Kinabalu seperti Malim Gunung dianggap satu tindakan kurang bijak kerana setiap apa yang dilakukan oleh pasukan SAR berpandukan SOP yang telah ditetapkan. Dan kejayaan operasi ini adalah hasil pada kerjasama semua pasukan. Jadi tidak timbul siapa yang lambat ataupun siapa yang buat kerja lebih. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita dapati kerja-kerja di penyelamat di Gunung Kinabalu ni kerana runtuhan yang menyebabkan mangsa ataupun yang telah menyebabkan kecederaan dan ada mangsa adalah di ketinggian altitude yang tinggi, lebih kurang 6 km sehingga kilometer 7 atau 7.5. Jadi untuk sampai ke lokasi tempat kejadian sudah semestinya memakan masa. Pendakian biasa orang awam pun mungkin 3-4 jam ataupun sekitar 4 hingga 5 jam. Itu dalam keadaan aman. Ini dalam keadaan gegaran. Jadi pasukan penyelamat sudah pasti mengambil masa untuk sampai. Jadi mereka yang sedia ada di sana adalah pasukan Malim Gunung. Jadi Malim Gunung telah pun menjalankan peranan dia dan pasukan penyelamat sebenarnya menjalankan peranannya juga untuk sampai ke tempat kejadian. Dalam pendakian di kawasan yang curam, di mana ada beberapa trail ataupun laluan yang telah rosak akibat runtuhan dan juga terdapat batu-batu. Jadi proses pendakian pasukan penyelamat adalah proses yang kritikal dengan membawa peralatan dan juga dengan bilangan-bilangan yang terpaksa dihadkan untuk satu-satu lorong. Malah pasukan Malim Gunung yang mengiringi pendaki-pendaki ini, mereka tahu di mana sebenarnya pendaki-pendaki berada. Kerana mereka adalah mengiringi pendaki. Jadi kehilangan pendaki ataupun tempat kecederaan ataupun tempat kemalangan mereka lebih arif. Jadi kita menggunakan pasukan Malim Gunung ini untuk sebagai petanda, untuk sebagai kita spot area-area supaya proses menyelamat menjadi lebih cepat. Pengarah JBPM Datuk Wan Muhammad Nur Ibrahim meminta agar masyarakat tidak melontar persepsi negatif pada anggota penyelamat yang bertugas lumus dalam setiap operasi mencari dan menyelamat.
Walaupun pasukan penyelamat ni terlatih, jadi dilatih dan maknanya dia perlu membaca risiko situasi sebelum melakukan satu tindakan. Dan kita tidak boleh melihat dari satu angle saja. Dalam satu situasi bencana ni, kita tidak boleh fokus satu angle saja. Macam kita lihat satu anggota sedang minum, makan, padahal dia dah bekerja tak tidur 48 jam. Kita tengok dia berhenti makan. Padahal as a human being, dia pun perlu rehat juga supaya dia dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik. So kita tidak boleh fokus satu angle dan start buat cerita yang penilaian yang tidak betul kepada pasukan penyelamat. We are here to help and we try our best untuk membantu. Malah semua anggota penyelamat sudah berusaha sedaya upaya memberikan perkhidmatan yang terbaik. Namun mereka juga perlu bergantung kepada risiko dan situasi sebelum menyelamat. Memang menjadi satu tanggungjawab kita. Ya, kita bila kita melaksanakan satu tugas, kita cuba sedaya upaya sebaik yang mungkin untuk memberikan satu perkhidmatan kepada masyarakat. Tetapi dalam masa sama, dia ada situasi di mana dalam keadaan tertentu kita perlu melihat, kita tidak boleh membahayakan pasukan penyelamat. Pasukan penyelamat ni dia mestilah orang kata bekerja dalam operasi yang selamat, kerana kalau nak menyelamatkan orang dia mesti kena selamat. Dia tak boleh menyelamat dalam keadaan tidak selamat. Menurut beliau lagi, corak pemikiran rakyat Malaysia khasnya di Sabah perlu mengambil kira bahawa tugas pasukan keselamatan yang terlibat dalam apa jua bencana alam akan diukur dengan kepakaran serta tahap keselamatan yang telah ditetapkan demi mengurangi risiko kerosakan dan kemusnahan sedia ada. I think we should encourage them, kita motivate orang supaya bekerja dengan lebih baik lagi dan memberikan perkhidmatan yang terbaik. Ini yang berlaku di misalnya di negara maju. Mereka memberikan penghargaan kepada pasukan-pasukan penyelamat ni. Dan dengan cara itu, pasukan penyelamat mereka bertukus lumus, bergadai nyawa untuk menyelamatkan nyawa, menyelamatkan orang lain. Jadi kita tidak boleh kata sewenang-wenangnya dan melihat dari satu angle, membuat spekulasi. Saya rasa ini perlu diperbaiki lah, dilihat dengan cara yang lebih betul. Selain faktor cuaca, pasukan penyelamat yang mendaki menggunakan laluan darat turut berdepan kesukaran apabila batu-batu masih runtuh ekoran gegaran kecil yang berlaku di sekitar gunung. Operasi menyelamat yang mensasarkan pencarian di kawasan kilometer 7.5 menjadi semakin sukar apabila masih terdapat gempa susulan yang mengakibatkan runtuhan batu-batu kecil. Walau bagaimanapun, pasukan penyelamat tidak patah semangat, sebaliknya meneruskan pendakian. Rata-rata kilometer 6 ke kilometer 6.5 laluan dia masih boleh kata kita guna laluan yang asal, dan 6.5 ke atas ke 7 kalau tak silap saya, laluan dia dah ditimbun dengan batu. Kita terpaksa guna laluan lain, terpaksa mendaki juga, terpaksa pasang tali. Timbunan batu pun banyak yang besar-besar. Satu laluan itulah yang kita akan guna berbanding dengan 6.5. terdapat pecahan laluan yang untuk naik ke atas. Ada beberapa laluan. Malah faktor ketahanan atau keupayaan manusia juga antara cabaran yang dihadapi oleh anggota penyelamat. Untuk orang biasa memang tak selamat lah, sebab dekat atas tu gegaran dia pun kita akan rasa lebih lagi daripada orang di bawah sana, termasuk dengan bunyi-bunyi letupan batu mereka. Dan kami penyelamat pun akan cari tempat berlindung apabila dengar letupan tu terlalu kuat. Kalau yang kecil-kecil tu kami memang sentiasa dengar. Kumpulan kami yang naik daripada tim pohon ke Labarata, diorang mengambil masa 3 jam lebih untuk mendaki. Dan bila tim pohon ke kilometer 6.5 ambil masa lebih kurang 1 jam untuk mendaki. Dan itu tidak termasuk kami terpaksa berulang-alik angkat mayat daripada contohnya pada kilometer 6.5
dan kumpulkan tempat landing point untuk heli pickup dekat Labarata 6.5 km 6.5 dan terpaksa ulang alik yang tu yang banyak menggunakan tenaga penyelamat. Ketahanan diri manusia hanya dapat bertahan pada altitude ketinggian 10,000 kaki dari paras laut. Pada ketinggian lebih dari 10,000 kaki pula, pasukan penyelamat perlu memakai bantuan oksigen bagi menjalankan operasi SAR agar tidak menjejaskan tugas yang diamanahkan kepada mereka. Tapi yang cabarannya waktu nak mengalihkan mangsa di lereng bukit tu yang sangat-sangat sukar. Sebenarnya kami banyak menggunakan tali dan kami ambil perhatian daripada mangsa tersebut sebab dia orang ada yang ada karabina semua kan. Kami terpaksa ambil, kami attachkan ke body kami dan attachkan ke body mangsa dan kami terpaksa angkat mangsa sikit by sikit sebab berada di atas oksigen kurang. Rasa kita buat tarik kita angkat mangsa dalam 2-3 kaki, kita dah penat, kita paksa berehat juga. Dengan risiko dengan letupan batu ke atas tu, kami pun dah tak ada tempat nak lari sebab dah berada kat tebing. Kawasan tersebut pun kawasan batu jatuh dan kami terpaksa berserah. Kadang-kadang dah tengah-tengah angkat banyak mangsa, dengar gegaran, kami terpaksa letak, cuba tengok mana tempat yang boleh kami berlindung. Sebagai langkah penambahbaikan, JBPM bakal memperkenalkan cara persediaan menghadapi bencana gempa bumi dan cara-cara untuk menyelamatkan diri semasa dan selepas gempa bumi berlaku dalam pendidikan awam mereka. Masyarakat pada ketika ini mungkin tidak faham kaedah-kaedah untuk menyelamatkan diri, kaedah-kaedah untuk menyelamatkan mangsa, keluarga mereka ataupun membantu rakan-rakan mereka semasa mereka berada di rumah kediaman, pejabat ataupun tempat rekreasi seperti di kawasan Gunung Kinabalu yang lepas. Jadi latihan-latihan, SOP, penerangan, katalog perlu kita bekalkan kepada mereka. Kemungkinan latihan-latihan pembiasaan di kawasan-kawasan yang dikenal pasti mempunyai risiko, di kawasan jajaran-jajaran yang telah dikenal pasti berlakunya gempa bumi ini, perlu mengadakan latihan-latihan supaya masyarakat setempat mendapat kesedaran dan tindakan-tindakan awal apabila amaran gempa bumi, amaran awal dikeluarkan. Ini termasuk mewujudkan prosedur operasi standard baru bagi mendepani insiden gempa bumi pada masa akan datang di samping mengadakan latihan bersama Malim Gunung. Apapun op gempa di Gunung Kinabalu dianggap berjaya kerana tiada anggota yang cedera dan mangsa dapat dikeluarkan dalam tempoh 2 hari walaupun dalam keadaan berbahaya. Pendapat saya, operasi ini agak mencabar di mana bencana itu masih lagi berlaku dalam kerja-kerja kita menjalankan operasi. Sebab sebelum ni kalau kita jalankan operasi pun selepas pada keadaan dah kembali pulih kan. Sekarang ni bila kita buat operasi di mana keadaan tu masih lagi dalam keadaan bahaya. Persepsi negatif yang dilemparkan kepada anggota penyelamat semasa misi menyelamat di Gunung Kinabalu tidak sesekali mematikan semangat juang mereka untuk terus menjalankan tugas menyelamat. Namun mereka sentiasa berharap agar rakyat Malaysia lebih bertanggungjawab dan berperanan dalam bersama-sama menyokong usaha murni pasukan keselamatan ketika bencana alam berlaku.